Assalamualaikum, selamat petang. Pada petang ni kita santai-santai kita berbicara mengenai topik dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni secara nama saintifik dia, bahasa layman kita senggugut, tapi senggugut yang teruk. Kebanyakan wanita ni memang nak tak nak dia akan ada some degree of senggugut. Dysmenorrhea ni sebenarnya topik yang agak common dan selalu berlaku di kalangan wanita-wanita kita kat Malaysia ni lah. Selalunya pasien-pasien wanita ni akan datang dengan komplain period pain, period yang terlalu sakit. Okey, cuma kalau kita kata period pain ni dia terlalu general. Secara ringkasnya lah, dysmenorrhea ni kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu primary dysmenorrhea dan juga secondary dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea ni selalunya simptom dia terlalu mild, dia tidak memerlukan pemerhatian taruh daripada gynecologist selalunya berlaku pada remaja wanita, remaja-remaja, di mana ia sebenarnya adalah quite common dan dia selalunya tidak mempunyai patologi ataupun penyakit-penyakit di sebaliknya. Mungkin onset dia setakat hari pertama ataupun sehari sebelum berlakunya period ataupun menses, dan mungkin berlarutan hanya 2 ataupun 3 hari ketika menses tu masih heavy, dan kebanyakannya dia tidak memerlukan perawatan yang berpanjangan. Mungkin cukup dengan hanya kita makan painkiller biasa sahaja, ataupun dia hanya berlaku disebabkan oleh uterine contraction semasa berlakunya period yang agak heavy. Dan selalunya bila period tu dia punya flow tu dah tinggal sedikit ataupun moderate flow, dysmenorrhea ataupun period pain tu dah banyak berkurangan ataupun tolerable. Secondary dysmenorrhea ni, period tu selalunya lagi sakit dan selalunya bermula mungkin 2 atau 3 hari sebelum period, dan dia boleh berlarutan sepanjang-panjang period tu ada. Kalau wanita tu mengalami period flow selama 5 hari, so dia punya period pain dia akan berlarutan selama 5 hari, dan selalunya dia sangat sakit, memerlukan painkiller yang lagi kuat dan mungkin regular painkiller semasa period tu berlaku. Secondary dysmenorrhea ni yang kebanyakannya memerlukan perawatan dan pemerhatian gynecologist kerana dia ada punca di sebalik period pain tu. Bukan sekadar period pain disebabkan oleh uterine contraction untuk mengeluarkan darah period, tapi mungkin di sebaliknya tu dia ada beberapa penyakit yang common. Penyakit yang quite common di sebalik secondary dysmenorrhea ni adalah endometriosis, ataupun yang penyakit lain seperti endometriosis juga, iaitu kita panggil adenomyosis. Jarang-jarang boleh juga disebabkan oleh fibroid yang agak besar yang mungkin tidak pernah didiagnose sebelum pesakit itu mengalami dysmenorrhea. Kebanyakannya secondary dysmenorrhea ni dia bukan berlaku daripada awal-awal wanita itu mendapat period pertama. Kebanyakannya dia berlaku kemudian. Mungkin daripada sejarah pesakit tu dia tidak pernah mengalami period pain yang terlalu teruk, tetapi benda tu tiba-tiba berlaku mungkin hanya recently, beberapa tahun kemudian, ataupun beberapa tahun sebelum tu, beberapa bulan sebelum tu, di mana dia jarang ataupun tidak mengalami period pain yang sebegitu, tapi tiba-tiba dia mengalami period pain yang luar biasa. Itu selalunya macam mana wanita-wanita yang ada secondary dysmenorrhea ni dia akan present ke gynecologist. So yang ni yang sebenarnya kita kena investigate, kena check further, thorough. Untuk secondary dysmenorrhea ni perawatan dia selalunya agak lama, depend kepada penyebab dia. Kalau primary dysmenorrhea ni perawatan dia sebenarnya agak simple. Primary dysmenorrhea ni kebanyakannya di kalangan remaja ni usually dia hanya memerlukan ubat tahan sakit yang biasa. Untuk secondary dysmenorrhea ni dia punya cara perawatan dia ada cara medical, iaitu beberapa ubat-ubatan yang mungkin perlu untuk symptomatic relief. Mungkin perawatan dia melibatkan pembedahan, depend kepada dia punya penyebab. Untuk kita menangani masalah secondary dysmenorrhea, mungkin kita akan prescribe painkiller, depend kepada threshold pain pesakit-pesakit ni, painkiller jenis apa yang mereka perlukan, as simple as paracetamol,
Mungkin kita kena upgradekan, kita kena pakai NSAID seperti ibuprofen, Ponston, ataupun kadang-kadang kalau penyakit ataupun sakit tu yang terlalu kuat, mungkin kita perlu bagi painkiller secara parenteral, iaitu injection. Dan bergantung kepada penyebab secondary dysmenorrhea ni, contohnya penyakit endometriosis yang bila doktor assess, kita jumpa dia ada endometrioma ataupun endometriosis tapi berlaku pada kilang telur ovari. Rule untuk operation adalah another option untuk perawatan dia. Benda ni dia berlaku every month, so dia kadang-kadang sangat troublesome. Senggugut yang biasa ni biasanya dia tak perlukan perawatan. Senggugut yang sangat tolerable, sometimes dia rasa abdominal cramp, it just very mild, kadang-kadang tak perlu painkiller pun. Tapi yang teruk tu memang ada, yang sampai kena MC, abscond daripada kelas untuk student, absent daripada kerja, yang tu untuk orang yang dah bekerja. So sepanjang 5 hari 7 hari tu dia akan struggle dengan sakit dan mungkin dia kena MC. That's why especially untuk secondary dysmenorrhea ni, kalau dia berjumpa dengan gynecologist, kebanyakannya gynae akan bantu dia. So untuk kita nak rawat penyakit dia tu, kita kena rawat penyebab. Untuk kontrol sakit, painkiller. Kadang-kadang ada memerlukan perawatan hormone pills untuk mengurangkan sakit. And then next adalah surgery. Surgery tu a bit invasive lah, tapi surgery tu ada kebanyakan kesnya memerlukan.